atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pembayaran asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dahulu apa yang berlaku dalam pasaran 1 jam pertama. Sejam kedua, Pian, Galih, rakan-rakan yang lain stay. Kita akan ceritakan, kita akan kongsikan apa yang kita akan lanjutkan, apa yang kita bincangkan semalam, apa yang kita bincangkan sebelum ini, mengenai perancangan anda sebagai seorang pelabur, bukan hanya sebagai seorang pedagang. Saya dapati ramai ingat dia trade macam dia bekerja trading. Nah, anda buat benda tu, anda duk lebur account. Kita ceritakan lepas ni. Kita lihat dulu kepada apa yang kita nampak dalam pasaran untuk semasa. Secara besarnya sentimen adalah lebih positif ke arah pembukaan London. London baru buka sekarang ni jam 3, jadi kita nampak yang lebih positif untuk semasa. Sesi Asia pagi tadi nothing much untuk dari sudut data. Yang besarnya adalah kepada China punya trade balance. China punya trade balance menunjukkan peningkatan kepada jumlah ekspor dia disebabkan oleh permintaan yang tinggi seluruh dunia. Masukkan sekali jurus rahsia. Jurus rahsia dia jaga emosi, bertafakur, bukannya cari teknik kiri kanan kali. Pilih satu, ikut, itu je. Belajar banyak-banyak. Anda tahu terlalu banyak, ujungnya anda confuse. Saya bagi tahu betul. Syarat dia, anda try dulu apa yang anda dah ada, apa juga teknik anda ada, anda test dia dahulu. Bukannya kepada 3-5 entry, 3 bulan, lepas tu dapatkan parameter. Jaga duit, disiplin. Itu je. Anda cari teknik kiri kanan, tak habis. Anda akan jumpa ini hebat, nama yang ni lagi dahsyat, ini lagi best, ini macam tengok sekali terus boleh entry, terus boleh ni. Tak ada. Dia adalah satu yang disiplin. Tu trading. Tu yang payah nak buat. Anda carilah mana-mana. Bukan itu. Okay. So basically pagi tadi kita ada trade balance China yang lebih positif. Kita ada untuk PMI China. PMI China menunjukkan bahawa masih lagi meningkat. Ini adalah something yang menarik, di mana kita ada trend menunjukkan bahawa kuartal kedua untuk China ni adalah lebih tinggi. Mabuk ayat-ayat promosi. Okey, jadi bulan 4 menunjukkan bahawa ekonomi terus berkembang berdasarkan maklumat awal. Survey dijalankan kepada purchasing manager menunjukkan bahawa momentum ekonomi pada kuartal kedua masih lagi berterusan. Anda tengok benda ni. Ni adalah New Zealand. Kita tunggu kepada April punya data nanti untuk New Zealand. Tapi setakat ini menunjukkan yang lebih positif. Kita ada untuk KOF, untuk chef, untuk Switzerland juga menunjukkan yang amat tinggi, 134. Kalau anda kata ekonomi pada kuartal pertama tu naik, nampak China punya ekonomi 18.3, anda jangka untuk ini adalah kuartal pertama tau. Ini kuartal pertama. Kuartal kedua dengan angka-angka yang ada seluruh dunia ni, kita tengok China pada kuartal pertama, kita buat table. Okay, kita buat table ni. Ini GDP. Tengok angka-angka ni. GDP kuartal pertama. Okay. China tadi kita ada 18.6. 18.6. Ini kuartal pertama. Ini kuartal pertama. So 18.3, sorry.
18.3 untuk China. Otak saya lain. 18.3. US. Dah tengok benda ni hilang dah kali. Mana kali? Ini adalah untuk US. Kalau tengok kuartal pertama semua ni untuk US, kuartal pertama dia adalah sebanyak 6.4. Ni adalah untuk US 6.4. Ini 6.4. Untuk Eurozone, ni kepada 3 ekonomi besar. Untuk Eurozone GDP dia naik, ni belum keluar, negatif 0.6. Okey, inilah untuk Eurozone. Negatif 0.6. Okey, dan kita ada UK. Ini kita tengok Ada Rosan? Ada. Rosli tak nampak. Okey, Eurozone UK untuk GDP pada kuartal pertama 1.3. Ni 1.3 1.3 kita jangka lebih tinggi lagi Kalau kita lihat kepada Jepun, kuartal pertama belum keluar, kuartal keempat 2.8 dan setakat ini annualized adalah ni. Ini belum keluar untuk Jepun. Kanada kuartal pertama belum keluar, Jun 1 nanti. Tetapi berdasarkan apa yang anda nampak sekarang ni, we are expecting untuk kuartal kedua PMI, berdasarkan anda tengok GDP Now forecast, ini adalah daripada Atlanta Fed GDP Now forecast. Ini anda tengok ini adalah untuk US. Ini adalah untuk US GDP Now. Okey, ini berdasarkan GDP Now. Untuk kuartal kedua setakat ini berdasarkan data yang ada, Atlanta Fed menjangkakan ekonomi US akan naik 13.6%. Nampak belum ni? Dijangka akan naik 13.6%. Ini adalah untuk US 13.6%. Apa yang mungkin menyumbang kepada benda-benda ni? Ingat, kita ada 1.9 trilion punya perbelanjaan fiskal untuk membantu keluarga, untuk membantu ekonomi US yang mula diagihkan pada kuartal kedua. Kalau anda kata kuartal pertama company punya perolehan, siapa ingat yang Tesla apa semua kan, adalah tinggi, anda bayangkan kuartal kedua tahun ini. Apa jangkaan dia? Kita jangkakan ini lebih tinggi. Perolehan company, ekonomi dijangka lebih naik. Kita nak tengok company dijangka akan mempunyai perolehan yang lebih besar. Duit mula diagihkan bulan 4. Kita sedang lihat data-data bulan 3 tau. Dan kita mula melihat data bulan 4 sekarang ni. Kalau anda tengok data yang keluar, kita baru start nak tengok data bulan 4 untuk US. Okey? Anda mula nampak data bulan 4 untuk US ni. Jadi berdasarkan benda ni, apa yang anda jangka untuk pasaran saham? Apa yang anda jangka untuk pasaran saham? Kalau kita tak ambil teknikal, kita ambil fundamental sahaja. Kita ambil daripada angka-angka ekonomi sebab indeks menyatakan bahawa kepada prestasi syarikat. Prestasi syarikat untuk kuartal kedua lebih kurang lah sebabnya indeks basically harga dia kepada apa orang jangka untuk perolehan pada masa depan. Itu sebabnya orang membeli kan. Tapi basically apa yang kita jangka adalah kuartal kedua lebih tinggi daripada syarikat dan daripada sudut ekonomi. Jadi berdasarkan dua ni, apa yang anda jangka untuk indeks? Simple. Kita tak payah tengok chart dulu. Kita tengok benda ni dulu. Anda akan jangkakan indeks masih lagi menaik.
Tapi dia tak adalah naik straight. Nampak kan? Kalau anda jangka indeks naik, anda akan kekal jangka yen untuk masih lemah. Ini yen sebagai satu. Dan pada masa yang sama, untuk US dollar will be sideways. Anda masih jangka benda ini. Gambaran besar je. Gambaran besar je. Ini cuma turun, indeks cuma turun dua benda. Indeks. Yang pertama adalah sekiranya indeks sampai satu kawasan resisten, dalam kes kita ni adalah equal leg. Dalam sampai, bukan emergency lift, equal leg. Pada masa yang sama, yen, pada masa yang sama, kalau kita ada yen, kita ambil AUD JPY, Euro JPY atau apa-apalah, yang sampai kawasan resisten. Ini yen pair. Okey, anda nak tengok benda ni kalau dia nak reverse banyak. Yen pair sampai kawasan resisten. Ini market dynamic. Galih, ini market dynamic. Ini adalah untuk indeks sampai equal leg. Yen pair sampai dekat kawasan apa? Dekat kawasan equal leg, dan US dollar yang sedang sideways, dia boleh dua je. Satu keadaan dia jatuh sampai dekat support, ataupun dia naik sampai kawasan resisten dan dia break out. Faham? Sampai dekat equal leg dan dia break out. Sebab dia sideways, ingat. Dia tengah buat sideways, range move. Dia range move. Ini adalah apa itu market dynamic. Tengah makan. Macam mana tengah makan market dynamic? Puasa weh. Azan tadi, azan Zohor sekali. Bukannya azan Maghrib. Azan Maghrib dengan azan Zohor bunyi sama. Tapi anda tengok langit. Kalau dia terang lagi, itu adalah azan Zohor ataupun azan Asar. Sabar kali. Faham maksud saya? Now, kita tengok dekat chart. Kat mana kita? Adakah indeks dah sampai tak dekat equal leg? Macam mana ada analisa? Saya ceritakan macam mana ada analisa benda ni. Kita ada pergerakan pasaran saham yang bermula dari bulan 3, betul? Dari bulan 3 tahun lepas. Ini adalah pergerakan pasaran saham sejak dari bulan 3 tahun lepas. Okey? Sejak dari bulan 3 tahun lepas. Kita ambil cat kosong. Kita ambil cat kosong dan kita letakkan US 500. Okey, ni US 500. Kita ada pergerakan pasaran saham yang menaik sejak daripada bulan 3 tahun lepas. Ni ini bulan 3 tahun lepas. Okey? Dan kita ada nampak tak kenapa kita pilih ini sebagai connector? Nampak tak kat sini? Ini sebagai satu wave. Dan kita ada connector sini. Kawasan ni connector dia. Jadi anda ambil Fibonacci. Saya harap benda ni amat jelas mulai sekarang. Dia duduk dalam kawasan gelap. Entamlah. Ni. Yes, anda buat equal leg. Sebab ingat tak konsep apa dia? Symmetrical chart. Ini tak sampai lagi. US 500, US market belum sampai equal leg. Nampak kali? Clear kan? Sini dia punya connector kan? Nampak? 5 wave connector, kita tarik Fibo, dia tak sampai lagi. Okey, ini US 500. Kita tengok US 30. Benda yang sama. Ini hampir sampai. Tapi, sekejap ini yang dalam ni. Okey. Ni. Okey. Ini tak sampai lagi. Macam mana hampir sampai? Tak sampai lagi. Saya pun heran. Apa
apa yang tiba-tiba dia sampai. Okey. Ini tak sampai lagi tau. Sini tempat equal leg dia. Ini tak sampai lagi. Nampak? Ini US 30 Dow Jones. Kita lihat kepada Nasdaq. Satu-satu tengok. Sama bulan 3. Ini konektor dia. Sini konektor dia. Kita tarik Fibo. Tarik Fibo. Dan ini adalah dia punya ni. Ini tak habis lagi. Movement dia tak habis lagi. Nampak? Kita tengok kepada Germany DAX. Ini konektor dia. Sini adalah dia punya konektor. Nampak? Kita tarik Fibo. Ini pun tak habis lagi. Boleh? So, apa yang kita dapat rangkumkan dekat sini adalah indeks masih ada ruang. Dia belum lagi habis. Yang ini untuk indeks. Equal leg dia tak habis lagi. Anda ada incomplete sequence. Sebab itu kalau orang tanya, macam semalam dalam grup kan, nak trade apa. Yang pertama tengok dulu, ada incomplete sequence tak? Tapi cerita dia tak sampai lagi pian. Trade bila ada, dalam ini kita tahu dia nak ke atas. Next kita try sokong. Betul ke tak? Dia naik ke atas ya. Ada room lagi tak? Ini adalah untuk indeks. Indeks dah cerita dia masih tak cukup. Next kita tengok kepada yen pair. Tengok benda ni tengok kepada yen pair. Ini adalah untuk yen pair. Kita ambil USD JPY. Kita start satu-satu USD JPY. USD JPY kalau kita lihat kepada anda ambil yang ini, anda ambil yang kecil dalam ni, which one tak kisah. Kalau kita ambil daripada yang bulan 3, ini ke atas lagi, tak lengkap. Kalau anda ambil yang dalam ini jauh lagi tak lengkap. Itu untuk USD JPY. Benda sama time frame. Euro JPY. Beza sikit dengan Euro JPY, di mana Euro JPY naik start bulan 5. Okey. Ini konektor dia. Ini konektor dia. Ini konektor dia. Incomplete sequence tak equal leg lagi. Yep, dia tak sampai lagi. Incomplete sequence tu bila berlaku pergerakan yang belum lengkap. Ini adalah incomplete sequence. Sequence, siri yang tak lengkap. Dalam bahasa dia, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia dia siri. Sequence tu siri yang tak lengkap. Jadi dia tak lengkap lagi. Equal leg dia ataupun tempat dia adalah kawasan sini. Ini tempat dia. Faham ke dia? Jadi ini tak habis lagi. Kita tengok GBP JPY. Sama. Ini tak lengkap lagi. Ini adalah dia punya ni. Ini konektor dia. Ini untuk GBP JPY, dia dah masuk kawasan resistance. Ini dah masuk kawasan. Nampak? GBP JPY dah masuk area dah. Ni dah masuk area dia. Ini untuk GBP JPY. Okey? Satu GBP JPY. Euro JPY tak sampai, USD JPY tak sampai. Kita tengok yang lain lagi. AUD JPY. Ini konektor dia tak sampai lagi. Masih ke atas lagi. Ini AUD JPY. Okey? Tak payah elite wave. Ada buat benda ni je. Itu yang kita sedang perhatikan ni kali. Kita ada untuk yen pair, untuk indeks yang ada lagi room ke atas. Kita ada yen pair kecuali untuk GBP JPY yang ada incomplete sequence ke atas.
Jadi anda ada cerita ni, dua cerita ni pada masa sekarang. Dan kalau anda tengok US dollar, apa yang sedang US dollar buat? Tengok dollar index. Dia sedang buat correction. Nampak? Sideways. Dia sedang buat correction. Dia belum lagi ada sequence. Belum ada sequence. Bagaimana kita confirmkan dia meneruskan ke bawah? Kalau dia break bawah ini kan? Kalau dia break bawah ini. Betul? Baru kita katakan ini confirm ni. Pada masa ini US dollar sideways. Dia sedang buat correction. Dia belum lagi ada sequence. Ya, itu yang kita sedang nampak. Nampak? Semua ni perfect. Satu cerita je. Kita masih ada indeks ke atas. Kita masih ada yen yang lemah. Kita masih ada US dollar yang sideways. Konektor tak nampak pada DXY? Yes, sebab dia sideways. Konektor dia bukan konektor. Ni tak ada konektor. Ni sebabnya satu structure. Ini satu structure. Belum, tak ada. Satu kita boleh tandakan ini sebagai 1 dan 2 kan? Boleh. Kalau dia jadi 1, 2, 3. Sebab ini satu structure. Kalau kita nak tengok konektor dia pun, sini konektor dia, kawasan sini. Tapi tak jelas, anda kena pergi time frame kecil. Tapi kalau saya zoom out sikit, anda akan nampak konektor dia. Kalian, mana konektor dia? Ni. Ini adalah structure incomplete dalam yang besar. Nampak? Ini masih ada incomplete ke bawah. Jadi sebab itu anda tak akan pergi buy US dollar. Zoom up sikit je. Anda zoom up sikit je. Anda nampak structure dia. Boleh? Jadi ini masih tak lengkap ke bawah. Masih tak lengkap ke bawah daripada 2017 bulan 1. Against high pada March. Ingat, sama, semua March kan. Jadi ini masih ada structure tak lengkap ke bawah. Adakah dia akan naik daripada sini ataupun turun? Tak tahu. Tapi kita tahu arah dia sini lengkap dia. Yes, itu je. Kalau anda tak nampak yang ni, anda zoom out yang besar, bukannya zoom in yang kecil. Itu sepatutnya. Tapi orang suka nak pergi 5 minit, nak tekan keluar masuk. Itu masalah kan. Nampak? Ini tak lengkap ke bawah berdasarkan struktur. Tapi ini tak perlu ke bawah. Dia boleh naik lagi kat sini. Dia boleh naik dan break out ke atas. Selagi dia tak buat lower low, kita tak confirmkan benda tu. Sebab dia tak buat lower low. Sebab itu, kalau ada trade untuk dolar, ada trade dia di time frame yang lebih kecil. 1 hour. Pada masa ni, 1 hour dia tak ada structure. Ini baru satu. Ini sekampung. Ini satu. Ini satu structure. Ini kita tunggu 2. Dia break sini, barulah kita ada sequence. Baru ada sini. High, low, lower high, lower low. Baru ada trend. Yang nak cari masuk kawasan ni buat apa? Ada tunggu dia buat siri dahulu. Ini dekat 1 hour. Kalau ada trade dekat 1 minit, kita dah ada structure. Sini ada satu structure, breakout dengan 5 wave. Ada tunggu 3 wave, anda short. Ini di time frame yang lebih kecil, 1 minit. Benda sama je. Tu dia. Ramai yang cuba untuk cari satu support, lepas tu layer, sebatang, lega keluar market. Sementara dia nak tunggu pergi sebatang tu, dia turun naik, dia duduk, perhati je chart. Itu cara trading anda habis. Sebabnya mana pergi structure, mana pergi CRS yang anda belajar. So, anda tak belajar CRS untuk trade 5 pip. Kat mana stop loss anda? Itu yang saya tak percaya dengan trading cara tu. 5-6 pip layer. Tanya stop loss kat mana? Tak tahu. Kita guna margin. Tak dapat.
Jangka panjangnya tak jadi. Nampak? So, apa conclusion kita? Berdasarkan apa yang kita nampak semasa, ini tak habis lagi. Itu daily. Itu tak habis lagi. Yen masih lagi ke bawah. US dollar sedang buat sideways. Tapi sideways dia arah mana? Ke bawah. Nampak? Itu je. Tak payah. Ada tak saya cerita Elliott wave kat sini? Tak ada Elliott wave kan? Yang ini. Tak ada Elliott wave kan? Saya nak cerita pasal structure incomplete sequence dengan momentum sequence. Jadi, bila-bila yang anda nampak ada berlaku incomplete sequence, anda trade di time frame kecil. Itu je. Kalau anda trade dekat 1 hour, 4 hour, so anda tahu dekat time frame besar dia tak lengkap. Di time frame kecil ni, anda carilah bila berlaku sequence. Untuk nak short, anda tak pergi long dollar. Anda tak pergi short index. Anda tak pergi short yen pair. Belum masa untuk short yen pair. Kita tengok kepada apa yang kita nampak dekat pasaran untuk semasa. Tak. Bagus untuk anda tahu Elliott wave. Tapi saya nyatakan Elliott wave tu cuma letak nombor-nombor ni je kan dia. Elliott wave tu cuma signboard. Don't bet your life on Elliott wave. Because Elliott wave is nothing. Saya dah buat Elliott wave sejak tahun 2009. Kalau nak tahu. 2009. Sampai sekarang. This one, ini kan. Contohnya dekat ini, US 500. Kita tengok. US 500. Saya bagi tahu anda apa yang mungkin berlaku structure semasa ni. Dekat 1 hour. Okey. Tandakan dia macam mana? Pada waktu ni kita tandakan 3, 4, 5 dan 1, 2, 3. Okey, kita sedang tandakan sini sebagai wave 3. Merah, sini wave 4. Dan ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Dalam fraktal yang kecil kan. Betul, boleh tak kalau saya jadikan ini macam ni? 1, 2, 3, 1, 2, 3, lepas tu 1, 2, 3. Boleh tak? Boleh tak? Tak salah kan? Ataupun saya katakan ini nak buat yang lagi besar, lepas tu reverse ke bawah. Boleh? Boleh? Kan? Secara besar je kita ada divergence. Tak salah kalau saya nak katakan benda tu. Kita dah mula betulkan struktur daripada sini dan kita buat struktur yang besar kat sini. Boleh? Kenapa kita tandakan macam ini? Kenapa kita tandakan macam ini? Kenapa kita tandakan macam ini? Sebab kita ada Dow Jones yang break out high 3 tu, high 3 dalam US 500, high 3 fraktal 3 ni dalam Dow Jones dah break. Tempat dia tak sama, fraktal dia break. Faham? Jadi berdasarkan ini ada probability is higher untuk US 500 akan juga break fraktal 3. Sebab itu kalau anda buat Elliott wave, anda cuma tengok satu chart, itu mustahil. Instrumen lain menunjuk ke atas. Jadi sekiranya anda ada incomplete sequence dalam yang kecil ni, anda trade US 30. Semalam kita tunggu kepada ni. Ingat, saya tak trade kepada flat. Jadi kat sini kita tandakan flat semalam. Okey. Sebab itu saya dalam Discord saya kata, kalau anda dah enter kat sini, anda ikut yang kita letakkan dalam ni, anda hold saja. Siapa yang hold semalam, anda dah lock profit. Anda dah keluar partial. Saya cuma ikut sistem, di mana apabila kita menunggu yang ini semalam, dia spike dan dia spike ini, ini adalah flat. Ini adalah flat. Ini maksud saya A, B dan C. Ini flat.
A, B dan C. Okey. Jadi saya tak trade dia. So saya cuma ikut sistem. Dia untung ke tak untung ke? Kalau saya tak batalkan pending order saya, tak kisah dia untung, tak kisah dia rugi ke, saya tetap melakukan kesilapan. Kesilapan trading bukannya untung atau rugi. Kesilapan trading adalah anda tak ikut teknik anda. Itu silap trading. Bukannya anda masuk ikut teknik lepas tu kena stop loss. Itulah guna sistem tu. Itulah guna teknik tu, ada stop loss. Bila anda tak ikut sistem, tak dapat. Jadi saya tak kisah dia untung ke dia rugi ke. Bagi saya, ini melanggar sifat saya. Di mana ini adalah expanded flat. Expanded flat saya tak trade. Expanded flat saya tak trade. Jadi saya batalkan order ini semalam. Saya batalkan order ini semalam. Dia ngam-ngam pergi, tak peduli. Nak buat benda tu yang paling payah nak buat kali. Anda belajarlah teknik macam-macam. Joseph cycle, Hurst cycle. Anda belajarlah apa cycle sekalipun. Kan? Crop cycle pun boleh. Anda belajarlah apa pun. Kalau anda tak dapat nak ikut dia, tak guna. Faham? Jadi dalam disiplin saya, sekiranya dia melakukan flat, bila dia breakout sini semalam, saya batalkan order. Saya batalkan order. Kalau dia buat cuma zigzag, saya entry. Kita cerita pasal benda ni semalam kan? Bukan, tahu. Ini ngam-ngam kan? Ini ngam-ngam kan? Kita cerita pasal benda ni semalam kan? Ini ngam-ngam kat mana? Kita cakap benda ni semalam lah, siapa yang masuk tu. Dan dia pergi. Saya tak pergi trade flat. Okey, dia pergi, biarlah. Siapa yang entry tu, anda sepatutnya dah ini kawasan sini lah. Okey, anda aim untuk satu. Okey, itu adalah untuk US 30. Jadi pada waktu ni saya tak berminat. Kalau dia reset wave 4 nanti kita akan trade lagi. Pada waktu ni dia dah pergi. Dia pergilah, nak buat macam mana. Okey, US 100 Nasdaq, kalau dia buat benda ni, anda boleh cari peluang 3, 4, 5. Sekejap, ini tak ada equal leg. Sekejap, kita tengok. Ini lengkap. Kalau dia tak sampai 1 kat sini, kalau dia tak sampai 1, 2, 3, anda boleh long. Nikkei. Nikkei pun ada, tapi dia dekat time frame kecil kan yang kita cerita semalam kan, Wimon. Nikkei trade bila ada sequence. Jangan trade semua lekor. Ini kita masih ada position. So it's going well. Germany 30 ni. So kita nak tengok sini. Anda nak tengok sini wave 3 dia. Kalau wave 3 ni adalah 1618. Okey. Wave 3 ni 1618. Anda akan ambil TP yang besar lagi Faham? Anda akan ambil TP yang lagi besar. Tempat TP anda ingat electric wave 4. Ini momentum sequence Anda akan ambil TP lagi besar. 1, 2. Okey, TP anda 0.618. Faham? Anda nak tengok wave 3 ni. Kalau dia tak sampai 1618, tak sampai, dia sampai kat sini, tak break out pun, anda ambil TP anda 123.6. Faham? Kat sini 123.6. Boleh? Anda ambil TP kat situ je. Itu ada dalam Outlook Itu ada tulis dalam Outlook. Mana ni? Kat sini. Anda tengok subwave 3, apa dia punya kerja nanti itu biarlah jalan tu. Biar dia jalan, dia buat apa pun biarlah. Dia nak kerja apa, turun naik sekali dia. Anda dah ambil partial,
Tak tahu dah apa cerita ni. Okey. Okey. Untuk Nikkei, siapa yang sempat tangkap kat sini, anda ambil kat sini kan. Semalam kita cerita pasal benda ni kan, Wimon. Yang ini kan. Kita cerita pasal ni. US30 seperti saya sebut, saya batalkan entry dia sebab sini berlaku expanded flat, Wimon. Dalam ni expanded flat. Jadi bila the moment dia break satu ni, ini tak valid dah untuk entry. Sebab tu saya batalkan entry dia. Kena tak kena saya tak tahu. Saya tak ada entry. Itu tak ada. Okay. The moment dia break satu ke atas break ni, dia terus terbatal. Saya batalkan entry. Saya letakkan alert. Sistem saya tak trade flat. So ini saya tak trade. Dia kena ke tak kena ke, I don't know. Itu adalah US30. Okey. Nikkei kita bicarakan semalam mengenai 3 wave pullback selepas breakout ini yang ada incomplete sequence. Yang ada incomplete sequence kat sini. 1, 2, ini incomplete. 3 wave, ada long di sini. Okey, saya tak trade ni. Ini fractal kecil. Tapi kalau anda trade, tak ada masalah. Situ ada setup. Okey. Ini adalah untuk ESP, IBEX. IBEX, kita juga ada sequence. Ini dah ada sequence. Maksudnya ke atas. Everything is showing index ke atas. Everything is showing index ke atas pada waktu ini. Anda tak pergi short dia. Kalau dia jatuh, setakat ini kita ada sequence ke atas. Anda tak pergi short dia. In fact, we are expecting wave 3 sekali. Yeah? We are expecting wave 3. Tengok di time frame kecil. Yeah? Dalam struktur semasa ni, sini adalah higher high. Kita expect sini akan break out tinggi lagi. Okay, 1, 2 dan kita expect dia tinggi lagi. Okay, boleh tak ini jadi 1? Boleh? Ini jadi 2. Boleh? Tapi dia tetap 1, 2 ke atas. Anda tak pergi short dia. Asalkan anda tak pergi short dia, anda okey. Okey, itu indeks. Ada soalan untuk indeks? Untuk semasa tak ada setup, anda trade Euro JPY, anda trade DEX, anda trade US30, anda trade Nikkei, anda hold kepada dia. Anda sepatutnya dah BE. Tak ada risiko, biarkan. Kita tengah tunggu wave 3 size dia. Kalau wave 3 tak sampai 1618, kita akan letak TP 123.6. Kalau dia sampai 1618, kita akan letak TP kita extension wave 5 0.618. Jelas? Belajar untuk trade bersistem. Bukannya main buka cap tekan. Jangan jadi bijak pandai. Anda cuma ikut sahaja. Trading, kalau anda anda tahu masalah trading anda adalah disiplin dan emosi, anda buat benda tu. Yang pandai-pandai trade tu jangan dengar. Apa tunggu-tunggu ditekan. Orang yang macam tu anda jangan dengar. Itu mengarut. Okay. So, Yen Pay dia tak perlu buat benda ni. Dia boleh untuk USD JPY, dia tak perlu buat benda ni. Tapi semasa kita jangkakan sini akan buat wave C. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum dia gerak. Okay. Apa pun, itu adalah untuk USD JPY. Ini adalah untuk Euro JPY. Siapa yang ada trade Euro JPY sama, sini kita akan tengok wave 3 dia nanti. Ini mungkin wave 1, ini mungkin wave 2. Faham? Ya. Anda tengok kepada RSI kat sini, sini cukup sifat. Saya tandakan dia macam ni sebab pada waktu ni tak ada divergence.
Sebab itu saya masih tandakan macam ni. Faham? Sini tak ada divergence. Kita tengok kepada time frame kecil, sini tak ada divergence. Sini tak ada divergence. Jadi kita jangkakan divergence berlaku untuk lengkapkan wave 1. Wave 5 wave lah. Kalau kita tengok kepada yang lebih kepada stokastik dia, anda akan nampak sini berlaku ni snake. Snake wave 4. Faham? Ini stokastik Snake wave 3, 4, one more. Berlaku, tunggu dia punya dia punya divergence, itu wave 5 untuk lengkapkan 1. Faham? Ini adalah yang kecil. 1, 2, 3, 4, 5 yang dalam makro. Yang dalam ni, micro. Dalam ni. Okey? Sebab itu saya tandakan macam tu. Jadi, apa pun anda tak pergi short dia, ini ke atas pada semasa. Okey? Bigger correction is expected. Tetapi sebelum dia lakukan bigger correction ni, anda nak tengok wave 3 kat sini. Okey? Euro JPY ni. Kita letakkan Euro JPY sebagai, ini adalah untuk Euro JPY Mana kita punya entry ni? Okey, Euro JPY kita letakkan dia sebagai incomplete sequence sebelum ini. Kita punya TP 13394. Sekarang ni kita nampak perubahan untuk structure. Dalam keadaan ni anda nak buat apa? Dalam keadaan ni anda nak buat apa? Sebelum ni kita katakan sini wave 2, 1, 2 kan? Dan ini wave 3 kan? Sebelum ni kan? Jadi dalam keadaan ni anda nak buat apa? Sini kita katakan 3, 4 dan kita tengok 1, 2 kan? Dalam keadaan ni anda nak buat apa? Kita punya TP jauh lagi, 13394. Kalau kita biarkan yang ini, dia akan kena kita punya BE. Kalau anda trade, anda nak buat apa? Anda nak buat apa dalam keadaan ni? Saya biar saya ikut analisa pertama. Masa saya analisa yang tu, saya lihat ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Faham kan? Kita dah ada TP. Kita dah ada TP. Jadi depending kepada anda. Saya biar. Bagi saya ini tak ada risiko dah. Saya lupakan dia. Kalau bagi anda yang nak letak ni, anda boleh buat macam ni. Kalau dia break ke atas, kalau dia break ke atas, if dia break ke atas, break atas ini, okey, dia turun balik dan dia naik balik. Kalau dia ada buat benda ni, anda alihkan stop loss anda bawah ini. Sebab dia tak perlu buat ini tau. Ini mungkin masih lagi 1, 2, 3 besar ke atas. Faham? Anda tunggu structure ini. Anda alihkan stop loss kat sini. Daripada structure ini, dia turun. Ini mungkin buat benda ni. Sebab sini akan ada 1, 2, 3 kan. Kalau dia buat 4. Jadi kalau dia buat 3 wave yang pertama, ataupun satu structure yang pertama, anda alihkan stop loss bawah dia. Adakah dia akan buat 4 ataupun ini masih 1, 2, 3 ke atas? Ya, elite wave ni semua boleh tukar-tukar. Faham? Dia ada nampak benda ni, dia buat benda ni, anda alihkan stop loss yang kat sini sebelum ni kan, kepada sini 3 wave anda alihkan bawah tu, dan dia ada buat macam ni, dan anda alihkan macam tu. Kalau dia turun, dan kita akan, kalau anda akan kena BE kat sini, BE plus lah. Faham kali? Sama ada ini habis 5 macam yang kita tanda sekarang ni, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia buat 4. Kalau anda biarkan entry anda kena BE kat sini kan, rugilah. Okey. Ataupun
Ini masih lagi 1, 2. Ini 1. Ini 2. Ini 3 besar. Yes. Sentiasa fikir perspektif. Apa next? Apa lain? Apa kemungkinan lain dia? Saya always take the aggressive side, di mana saya akan fikirkan dia nak pergi jauh. Kalau untung, saya fikir pergi jauh. Kalau rugi, saya fikir dia nak pergi, mana nak paling kurangkan kerugian saya. Ada yang manusia, yes, sebab dia tengok 1 hour. Kalau saya analisa daily, dia tak tukar. Betul tak? Kalau saya boleh analisa daily. Tapi kita punya sesi seminggu sekali lah. Sebab kita buat chart, live chart. Bagi tahu saya siapa yang buat live chart free. Jadi, bagi tahu saya dalam dunia ni, siapa yang buat live chart free. Tak ada kan? Free ya. Kalau berbayar saya tahu. Kalau free, bagi tahu saya siapa yang buat. Tak ada. Kalau ada, 2-3 chart. Banyak ini tak ada. Tak ada dalam dunia. Saya boleh claim tak ada dalam dunia. Tak ada dalam dunia. Kalau free lah. Kalau berbayar tu saya tahu. Nampak? Orang yang pening, sebab saya tukar lukisan, tahu sebab apa? Dia trade setiap lekuk. Kita trade bila ada incomplete sequence dengan momentum sequence. Itu je. Kalau ada trade kat sini, ada tak pening dah. Sebab ada dah lock. Tak pening. Dia buat apa pun, buatlah. Kalau dia tukar macam ni, ini plan aku, itu je. Jadi, ingat perspektif next adalah, inilah 1, 2 seperti asal, dan 3 ke atas. Jangan peduli apa saya lukis kat sini. So, saya buat live chart. Kalau benda berubah dekat chart lain, saya akan ubah yang dekat sini. Faham? Okey? Sebab kita sedang jangka euro ni untuk buat benda ni. Boleh tak euro ni naik terus ke atas? Boleh. Di mana B kita kat sini, C kita kat sini, dan kita ada wave 2. Boleh tak kita trade kat sini? Tak. Anda cuma trade kalau dia break wave 1, 5 wave. 3 wave anda long. Baru anda confirm benda ni berlaku. Faham? 5,900. Berapa cat, Pian? 5,900. Dia akan buat apa saya buat. Dia akan tukar cat ni. 5,900 lah. Saya pun nak charge juga lah. Seorang satu kepala kan. Dalam ni kita ada berapa? Ada 200, 300. Kalau satu orang kali ni, kaya. Tak payah trade lah. Faham? Ini mungkin jadi macam ni. A, B, C, D. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. Ni boleh jadi 5 kan. Ini C. Ini wave 2. Global and local market. Saya rasa itu satu tim, bukannya satu orang. Betul tak? Itu satu tim. Kalau satu orang, tak ada. Kalau free, lagi tak ada. Betul tak? Faham? Saya tahu ada yang ambil cat ni pergi jual kat orang. Tapi saya tak kisah. Anda dah ambil effort anda untuk lukis balik ke apa ke, saya tak kisah. Anda dah ambil dan itu insentif anda. Saya tak kisah. Asalkan anda buat benda yang masuk akal lah. Okey, nampak? Untuk euro US dollar, kalau ini breakout ke atas, anda rasa euro JPY saya lukis macam mana? Kalau ini breakout ke atas, breakout atas ni, anda rasa euro JPY saya buat macam mana? Seperti yang kita tandakan sebelum ni. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Faham? Ke atas. Tak ada dah dia buat benda ni. 3, 4 apa semua ni. Kita dah habis 4 ni kat sini. Dan kita sedang buat wave 5 ke atas. And extend lagi wave 5.
9 minit lagi. Allah, kita baru sampai Euro JPY. Aduh. Okey. Ini adalah untuk Euro JPY, GBP. Jadi anda tengok mana-mana JPY pair yang break atas ini, yang tak turun ke bawah. Kalau dia tak turun ke bawah, then kita akan tukarkan Euro US dollar ke atas. Itulah pihak, nampak kan? Pada waktu ini tak ada. Perlu tak dia buat benda ni? Tak perlu. Ini boleh habis kat sini. Boleh habis kat sini. Kan? Kalau setakat nak alien wave ni macam-macam boleh lukis kan. Kalau ini breakout ke atas, kita tahu ini tak ada dah. Kalau ini tak ada jijik ke atas, anda rasa GU pergi mana? Anda tak jangka GU ni untuk jatuh ke bawah. Anda akan jangka GU pun akan break high sini. Faham? Anda akan lukis ini ke atas. Anda tak dapat kata ini nak ke bawah. Kalau ini breakout ke atas, ini masih X. High dia ini. Kalau dia break high sini, ini high dia. Kalau high ini break, then GJ ni tak ada ke bawah dah. Tapi kalau GJ break high kat sini, ini pun saya akan lukiskan ke atas. Tak ada dah X. Sini 2. Sebab tu trade bila ada nampak trend. Pada waktu ni, apa trend dia? Tak ada. Anda nak trade apa? Kalau trend kat sini tak ada. Tunggu dia buat high. Kalau anda tak dapat trade dia, trade benda berkaitan dengan dia. Itu je. Jangan trade setiap lekuk. Semalam ke 2 hari lepas, Joe tanya saya, kenapa kita cancelkan GU? Tahu tak kenapa? Sebab saya tak jangka. Saya dah bagi tahu hari itu, saya tak jangka ini berlaku. Saya jangka ini berlaku kat sini. Ingat tak? Joe ada tanya saya kan? Galih, ingat kan? Kenapa kita cancel GU kita? Sebab saya tak jangka ini ke bawah. Ini ke sini habis. Dan kita dah memulakan ke atas. Apa pun, ada tunggu sekuen. 5 wave, breakout, 3, kita long. Itu je. Market nak trend. Pada waktu ni memang tak cantik. Waktu market trading 3711 tu memang makan dia lah. Waktu market tengah sideway dia tak cantik. Tengah sideway nampak dia tak cantik. Pada waktu ini dia king. Pada waktu ni, waktu market tengah trending, market sideway macam ni hampir. Kita tunggu di trading, dia correction, kita masuk. Waktu market macam ni, double correction, hampir. Nampak? Clear kan? DJ kita, saya tak jangka ke bawah dah. Saya jangka ini dah habis ke atas. Tapi kita tengok lah. Semuanya menunjuk. Sebab tu kita trade Euro JPY. Sebab ini ada setup. Kita miss out dengan AUD JPY kan tak? Sini pun ada equal leg kan? Dia tak sampai. Mana? Sini. Dia tak sampai. Ni tak sampai. Dia terus pergi. Ni ingat tak yang ni? A, D. Ini tak sampai. Euro JPY kita dah masuk. Nampak? Euro JPY kita jangka ke atas. Saya tak jangka US dollar kuat. Tak ada lah. Kalau ini breakout high, ada tunggu 3 wave, ada long. Ini adalah AUD JPY. Anda dah ada Euro JPY. Biarlah. Anda dah masuk Euro JPY bawah ni. Anda cari ini pula. Kalau ini buat high, ada trade wave dulu. Nampak kan cara dia? Ulang-ulang benda sama. Kan JPY pun ada setup. Ini buat high. Ini buat high. Disebabkan CAD JPY ni dah nampak dah ekstrim, saya jangkakan akan ada pullback dekat yen pair. Jauh mana? Ini mungkin hub sini je. 236 je, tak sampai 382. Hub sini je. Tapi masa ni kita tak tahu. Ini boleh extend lagi. Boleh.
Kalau dia cancelkan higher high kat sini, dia cancelkan higher high kat sini, dia cancelkan divergence belakang ni, dia break out ke atas, ini wave 3 extend. Sampai 10. Kalau anda tengok, dia ada satu yang orang kata sell in May, bulan 5 sampailah bulan 10. Anda tengok itu dalam masanya market biasanya sideway ke bawah sebenarnya Pian. Bulan 5 banyak market jatuh. Dan lepas tu kita kata dia trend. Kebiasaannya. Bukan bulan 5 orang nak cuti summer. Orang nak cuti. Summer holiday. Memang nampak bulan tu. Bulan 10 dia naik balik. Buy in sell in May, buy in October. Saya tak ingat. Tu one of Wall Street punya yang popular. Okey. Kita balik kepada yen, kepada dolar pair selepas ni. Kita break sekejap dan kita sambung selepas iklan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ada satu spike dekat US dollar semasa. Adakah ini continue wave 3 ataupun apa? Okey, macam mana kita nak tahu Pian? Dollar index ni spike ke bawah. Adakah ini wave 3 ataupun ini hujung wave 5? Adakah ini macam ni? Macam mana anda nak tahu? Adakah dia adalah wave 5 macam ni ataupun dia adalah wave 3? Wave 3 macam ni. Macam mana kita nak tahu dia? Cara dia simple je. Anda buat dekat RSI dia, tengok. RSI dia spike, dia buat lower low tak? Kalau dia tak buat lower low, ini adalah macam ni. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan ke atas. Tengok RSI. Thank you. Saya rasa bangga. Nampak? Okey, kalau dia tak break, RSI dia tak break divergence, itu wave 5. Bang Pian, terjah entry layan spike dahulu. Aduh, plan. Hancur. Okey, tu dia. Ini masih ke bawah. Satu lagi, ni wave 3. Kalau anda tengok di time frame kecil, anda akan nampak. Di time frame kecil, 1 minit lah. Okey, sini adalah wave 1, 2, 3, 4, satu lagi ke bawah. So ini ada this one. Satu lagi ke bawah. Perlu tak ke bawah? Tak perlu. Tapi ini caranya kalau anda nak berjangka market. Kita tak trade yang ni. Itu je. Bagi saya tak peduli pun dia nak buat apa. Dia jangkakan macam ni. Sukati dia lah. Saya peduli kalau dia meneruskan trend ke bawah nanti. Pada waktu ni, ini wave 2. Kita tak dapat nak trade wave 2 ni sebab ini bukan lower low. Kalau satu tu lower low, 2 ni kita dah ada biru kat situ. Tunggu pullback. Sabar, itu je. Tak payah entry setiap lekuk. Bukan kaya pun. Nak kaya saja. Satu entry kaya. Terlepas entry macam rasa rugi sangat. Apa? Itu orang miss judi. Kan counter tutup pukul 7, tak sempat beli nombor. Nak pau pun tak sempat. Tak payah. Buang perasaan judi tu buang. FOMO tu buang. Okay. Ini U-shape. Tengok. Dia ada trend ke tak? Ini tak break lagi. Dia baru satu kampung. Sekampung. Tunggu kampung sebelah. Meneruskan pergerakan. Then 5 wave, breakout, 3 kita short. Okay, Euro US dollar sama. Kan? Ini ke atas 1. Perlu tak ke atas lebih lagi? Tak perlu. Tapi ini caranya untuk kita menjangka lah. Kenapa B dia pergi ke sana? Oh tadi ya. Okay, ni dia. Jadi anda jangkakan ke bawah ni, ni tak ada apa-apa, ini sekampung. Ini baru low, high, higher low. Boleh tak dia terus ke bawah lagi? Boleh. Kita cuma confirm dia naik ke atas. Kalau dia breakout sini, ada incomplete sequence, 3 wave, kita long. Trend dah nampak, baru trade. Trend tak nampak, jangan trade.
Ini nak naik ke nak turun? Ni naik ni, tekan. Anda buy kat atas ni, memang cari hal lah. Anda buy kat atas ni, boleh tak dia terus break? Kalau break, dan ini 1, 2, 3. A, B dan C. Break 5 wave, 3 wave, kita long. Masa sini tak ada apa-apa. Masa kat sini tak ada trend. Kalau dia break out kat atas, then 2 kita kat sini. 5 wave, 3 long. Itu je. GBP US dollar. GBP US dollar, ini high dia. Jauh sikit. Jadi semasa kalau dia break, ini X masih boleh ke bawah. Kalau Euro US dollar, breakout atas ini, breakout atas ini, breakout atas ini. Kalau Euro US dollar, tak, breakout atas ni pun cukup. Kalau dia breakout atas ini, breakout atas ini, GBP US dollar, saya akan tukar. Faham? Saya tak kata ini sebagai W, X dan Y. Saya akan kata ini A, B dan C, 2 kita kat sini. Faham? Ini tukar kepada, tak sampai berapa saat dia tukar dia. Ini dia. Faham kali? Kenapa cat saya duk tukar? Saya duk tengok kepada apa yang kita sedang lihat, kepada cat data, kepada price. Jadi apa, tak kisah dia tukar apa pun, kalau dia ada incomplete sequence, kita trade. Kalau dia ada momentum sequence, kita trade. Tak kisah dia buat apa pun. Sementara tu setiap lekor ni ada tak cuba trade. Itu cari bala. Okey, ini GBP US dollar. Faham tak? Kalau EU tadi breakout ke atas, ini adalah value. Breakout atas ni, breakout atas ni. Sebab dia dah ada sequence breakout atas ini. Di dollar index. EU, breakout atas ini. Sebab obviously, ini adalah structure lain. Nampak? Ini structure lain. Okey? AUD US dollar. Try tengok. Kalau dia breakout atas ini, kita ada continuation. Then dah ada 5 wave. Faham? Ini sekampung. Ini dah reset. Ini breakout. Kalau AU naik atas ni, EU anda rasa buat apa? GU anda rasa buat apa? Tu dia. Kita gunakan semua info ni. Tak tahu. Kalau anda ada teknik setiap lekuk, ajar saya. Saya pun nak belajar. Ada orang cuba trade macam tu. Saya pun pernah trade macam tu. Kalau anda dah jumpa kat luar, saya rasa saya pernah buat. Itu je. Saya dah 20 lebih tahun kali. Anda rasa ada yang baru ke? Memang sentiasa ada market. Kalau teknik, dia cuma olahan saja. Kalau setakat teknik lah. Itu je. Exactly, Pian. Dan kita katakan gambaran besar US dollar tergolek lemah. Okey. Ni masa ni tak ada bukti lagi. Semuanya belum break. Semuanya dalam kawasan sideway untuk dolar. Yang ada cuma satu je. Ni. Nampak saya dah extend dia. Extend dia UCAT. Ini ada lower low. Ini ada lower low. Okey. Ini ada lower low. Jadi, dua ni kita tunggu untuk short. Kita sedang tunggu benda ni ya. UCAT something yang saya akan pegang lama. UCAT. Okey, untuk gold. Gold. Ingat tak? Mana Bang Syukur? Bang Syukur tak ada. Asia Pasifik ke? Kalau break boleh tunggu yang mana, Wimon? Pair mana? Break yang ini. Break Euro US dollar. Kalau ini break. Yes. 5, kalau dia break 5 wave, 3 wave kita long. Ini benda ni. Ini kat atas ni macam ni rupa dia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 kita long. Sini kita long.
Baru kita ada low, high, higher low, higher high, higher low. Yang tak lengkap lagi. Itu dia. Kalau bus ni, 3 wave kita long. Okay. Gold. Pen Asia Pasifik apa tu? Gold, saya tak terkejut kalau ini merupakan wave 1, 2 dan ini dah lengkap 5. Faham tak? Ini dah lengkap sini. Ini lengkap 1. Ini lengkap 2. Seperti kita ceritakan cumanya pada waktu ini, the whole thing, biarpun dia naik macam ni, kita masih nampak benda ni. Nampak tak? Dia dah buat divergence ni. Okay? Kita masih nampak benda tu. Dekat 4 hour, the whole thing belum lagi. Kalau dia break out atas ini, sikit lagi. Ini dah break out divergence tau. Ini dah break out divergence. Maksudnya, ini adalah 1. Ini adalah 2. So, 1, 2. Ini adalah 1. Sini 1. Mana 1? 1. Ini 1. Ini 2. Ini adalah 1, 2, 3 dalam 3 dalam 3. Faham tak? Ini tempat 3 dalam 3. Maksudnya sini boleh jadi macam ni. Ini boleh jadi yang cat yang anda nampak macam ni tau. Gold dengan silver ada, kalau dia break out macam ni, dia boleh jadi yang 1 je. 2,700. Okay, 2,000 lebih sebagai satu first dia sebelum dia pull back. Saya tak terkejut kalau dia sedang buat benda tu sekarang. Kalau dia buat benda tu, dolar jatuh, saham sideways. Saham tak kuat. Okay, pada waktu ini saya tak letak benda ni dahulu. Tapi perhatikan pada Isnin punya ni. Jadi any pullback 3 wave dia, saya akan cari peluang. Tengok RSI dia dah mula hampir. Sikit lagi ni, tantang akan break. Kalau dia break, ini 1, 2. Dan kita dah ada divergence wave 5 kat sini. Itu 1. Faham? Ada sedang memerhatikan pasaran yang sedang melonjak ke atas untuk gold dan silver. Okay, gold dan silver dua-duanya sama waktu ni. Asalkan anda tak short dia. Anda dalam teknik anda, kalau anda ada cara untuk long dia, anda long dia. Faham? Pakai teknik anda, kalau ada setup untuk long silver, untuk long gold, anda masuk. Kalau ada short, jangan buat hal. Ingat tak kita cerita pasal long tu daripada sini? Daripada sini kan. Sampailah dia jadi sekarang. Okey. Sebabnya kalau anda tengok di time frame besar, anda akan faham kenapa saya duk cari nak long. Untuk silver, nampak? Anda tak cari pergi short. Sama dengan gold. Okey. Untuk minyak tak ada apa-apa. Minyak kita jangka satu correction dahulu. Ini tak perlu ke bawah macam ni. Ini tak perlu. Ini mungkin A, B dan C. Saya akan tukar ini kepada A, B dan C. Dan kita jangkakan satu 5 wave ke bawah untuk minyak. Tapi semasa saya masih tandakan macam ni. Semasa saya masih tandakan dia sebagai W, X dan Y. Tak kisah A, B dan C. Yes, Pian. Kepada precious metal, sepatut, anda tahu tak kenapa orang simpan cryptocurrency, gold baru nak ni. Bila crypto, anda nampak crypto bila mahal, gold start naik. Crypto start mahal, gold start naik. Kenapa? Bila anda nampak crypto start jatuh, gold start naik. Kenapa benda tu berlaku? Sebab orang tahu inflasi berlaku. Kalau simpan cash, purchasing power duit tu turun.
Bila inflasi berlaku, aset naik. Gold dan juga kripto tu dianggap sebagai aset. Jadi kalau anda simpan kripto, anda simpan gold, anda punya aset tu, duit dia makin naik. Masalahnya kripto, harga dia dah mahal. Gold sedang diskaun. Dah kenapa anda duk sibuk beli kripto yang ke atas? Tengoklah yang ini. Faham? Orang kripto, dia kripto juga. Dia tak tahu kiri kanan. Dia boleh masuk. Saya duk tengok macam-macam orang buat sekarang ni kan. Sepatutnya anda dah shift benda tu 3 tahun lepas. 4 tahun lepas. Kan? Waktu ni gold masih murah lagi. Gold masih murah. Gold punya potential adalah jauh. 2,700, 2,900. We were talking about this figure sejak daripada bila kan? Nampak? Ni tengah murah. Ini baru breakout. Memang kita jangka dia akan, memang tahu kan? Dia breakout, dia akan buat correction. Boleh? So, we are expecting ini ke atas. Ini mungkin dalam fractal kecil tau. 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Ke atas. Anda tak pergi short gold. Nak buat lawak boleh short gold. Nak buat lawak. Okay. Copper. Sini nanti kita akan long. Copper ada tak buy dah jauh ke atas ni. Copper ada tunggu correction. Copper. Ingat, saham-saham naik ke atas. Aset semua. Commodity market, dolar sideways, yen lemah. Semuanya menyokong kepada commodity market. Anda tak pergi short commodity. Okey, sama euro, AUD, ini jangan trade dulu. Ini sideways market. Dia buat ke atas, kita short dia. Dia turun ke bawah, breakout, kita tunggu 3 wave untuk short dia. Jangan long. Anda tak long dia. Sama euro GBP, kalau dia buat ke atas ni, okey, anda kalau dia buat saya tak jangka dia buat sampai kat sini. Saya tak jangka GBP lemah tau. Saya jangka dia turun dari kat sini. Tapi kalau dia buat kat sini, nanti kita akan letak entry. Kalau dia buat kat situ. Euro AUD saya masih ada. Euro GBP saya buang. Okay. GBP AUD kita dalam saya jangkakan dalam triangle. Kalau dia break ke bawah, break satu ni, 3 wave, inilah 1, 2, 3, 4, 5, 3 wave ada short. GBP AUD. Sama dengan GBP NZD sama. Ini tak break lagi. Hampir break. Kalau dia break, sini dah wave 2, sini wave 1, ini wave 2. Faham tak? Ada short. Dah ada sequence. Pada waktu ni dia tak break. Hampir dia break. Hampir. Tapi tak break lagi. Kalau dia turun, itu adalah New Zealand dollar punya kekuatan. New Zealand dollar punya kekuatan, itulah kelemahan dolar. Hampir sikit lagi. Okey, panjang pula kita punya analisa. Tapi Jumaat tak apalah kita penutup minggu. Dah pukul berapa ni? 4.20. Okey, kalau tak ada soalan, apa kita letak dalam market adalah benda-benda ni, masih cerita yang sama. Ini nampaknya dah tak ada. Dah tak ada. Ini nampaknya dah tak ada. Jadi saya buang dia. Okey, untuk indeks. Jadi CAT JPY, copper dan lain-lain adalah sama. Tak ada yang baru. Unless kita ada 3 wave dalam gold, 3 wave dalam silver. Remember that saya tak perlu letak kat sini sebab dia tak ada set up dia dekat wave sekarang. Tapi anda faham structure dia. Kalau dia buat 3 wave, anda long untuk gold dan silver. Kalau teknik anda memberikan entry untuk long gold, long silver, masuk. Jaga list, itu je. Okey, saya save sekarang. Dan anda boleh download ini dekat Market Outlook. Okey. Download sana. Okey. Jadi kita lihat kepada topik kita untuk NFP. NFP.
NFP tumpuan adalah kepada data wage. Data wage dia macam ni. Okay. Untuk NFP malam ni kita ada GDP, kita ada GDP yang memang naik. Ini memang tak ada, itu bukan misteri. Kan, Ustaz? GDP kita jangkakan memang naik. Bersama dengan kenaikan GDP, kita akan ada kenaikan untuk inflasi. Betul? GDP naik, peluang pekerjaan akan lagi banyak. Maksudnya, kita lihat kepada contohnya, ada tengok kepada, semua tu dah ada jawapan dalam ni, kan? Dalam ni. Semua tu dah ada. Pekerjaan, employment, untuk bulan ini, untuk bulan April ni, kalau ada campur dua ni, average up dia lebih tinggi daripada 2 bulan sebelum. Kalau anda tengok satu lagi adalah backlog, pekerjaan yang tertangguh. Backlog, pekerjaan tertangguh adalah lebih tinggi. Memang malam ni angka tinggi. Memang angka tinggi daripada sebelumnya. Itu bukan misteri. Itu tak ada. Market dia kalau lemah pun market tak tengok, market akan tengok data ni salah. Kalau market data malam ni lemah, market akan react sekejap. Itu salah. Dia mungkin tak cukup data, tak cukup kumpul. Faham? Kalau NFP malam ni tiba-tiba jadi 600,000, 500,000 kan. Tak seperti jangkaan market tinggi 900,000. Dia akan spike ke bawah, lepas tu market akan kata itu data yang salah. Faham? Sebab tak dapat. Everything is showing bahawa NFP data yang bagus. Okey, pekerjaan. The thing is, ini bukan maksudnya angka headline malam ni, ini bukan tumpuan. Sebab kita memang jangka ekonomi bagus. Bukan. Apa data tumpuan malam ni? Dengan GDP yang naik, kita ada kenaikan harga barang, inflasi. Jadi, sekiranya lagi ramai orang kerja, dan pada masa yang sama, kita ada kerajaan yang membantu kat US dengan gaji, BPN apa semua. Anda nak tengok, dengan kenaikan harga barang, kenaikan ekonomi, anda nak tengok gaji ni. Ya? Gaji ni dapat menampung kenaikan inflasi. Jadi data yang penting pada malam ini bukannya kepada headline NFP. Tu caranya anda nak tahu data apa yang penting. Data yang penting malam ni adalah ini. Average hourly earnings. Okey. Market menyatakan 0.0. Kita lihat dekat apa nama dia? Bukan ni. Apa nama dia? Mana kalender tu? Ni. Okey. Earnings tu penting. Kalau anda nak tengok movement, market menjangkakan untuk NFP pada malam ini ini parameters dia. Okey. Untuk non-farm payroll, angka konsensus di antara 700 lebih ke 1.2. Nampak tak saya kata tadi? Konsensus 900 lebih. Ini pecahan dia. Nampak? Untuk unemployment rate di antara 5.6 sehingga 5.9. Sebelum adalah 6. Okey. Private payroll di pecahan average hourly earnings dia. Market menjangkakan 0.1. Kosong, sekitar itulah. Okey. Range dia 0.3 negatif ke 0.2. Kalau keluar dalam range ini, anda akan dapat spike sekejap, lepas tu balik pada asal. Anda nak tengok 0.3. Kalau 0.3, dan kita akan ada kenaikan berterusan. Pergerakan berterusan. Faham? 0.3. NFP atas 1.2 juta. 1.3 dan itu baru ni. Kalau pengangguran meningkat kepada 6.1, even kalau dia stay 6.0 kan,
Itu angka yang tak bagus. Market menjangkakan dia akan jatuh. Jumlah penganggur semakin sikit. Faham? Jadi jangan ada yang katakan, oh macam mana kita tengok NFP, oh kita tengok macam ni. Saya pernah dengar orang sebut macam ni kan. 6.0 ni non-farm unemployment rate 6.0. Oh ini sekejap je sebab dia sama seperti prior. Tak. Anda kena tengok orang jangka berapa. Market jangka angka dia bawah daripada 6. Mesti ada turun. Kalau dia tak turun, dia stay, itu data yang tak bagus. Faham? Ni. Nah. Jadi kalau tanya saya, untuk NFP malam ni, saya takkan trade US dollar. Saya tak trade US dollar. Sebab US dollar tak ada sequence. Buat apa saya trade dia? Kalau anda nak trade NFP, anda pergi kepada gold, anda pergi kepada UCAD. UCAD sebabnya market jangka kita akan ada, kalau data seperti keluar seperti jangkaan, UCAD akan UCAD akan makin kuat, UCAD makin jatuh. Makin kuat, makin lemah. Sebab Kanada dijangka data tak bagus. Kanada jangka data tak bagus. US data dijangka bagus. Okey, jadi kalau keluar seperti jangkaan, tak ada sebab dah market untuk tak nak berjaga-jaga dengan Kanada dollar. Kanada dollar kuat tau. Kanada dollar GBP kuat. Jadi untuk NFP kalau anda nak trade, UCAD anda trade dengan gold. Yen pair mungkin kepada Euro JPY. Euro JPY. Sekiranya dah NFP lagi bagus, Euro JPY kuat. US dollar saya tak gemar. Boleh? Faham Ustaz? Okey. Untuk topik kita fokus kepada kekuatan fasa penilaian.